Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam kelas yang seterusnya, iaitu kelas PLC. Kali ini saya nak bawa pelajar ke level yang lebih tinggi, iaitu kita nak belajar interlock menggunakan Semilogo. So daripada sini nanti kita akan cuba jawab uh, praktikal yang ketiga, dan saya harap pelajar boleh aplikasikanlah. Uh, uh, saya mohon pada semua pelajar kalau boleh buat sehingga dapatlah mahirkan diri dengan sistem Semilogo. Okey, tadi saya dah mula buat sedikit tentang uh, interlock system. So ini dia. Nanti kita akan belajar, saya akan ajarkan daripada awal lah macam mana kita nak memahami sistem interlock. Okey, so sistem interlock sebenarnya sistem yang mana kita ada dua, contohnya ada dua switch. Macam mana yang satu switch tu bila berfungsi, switch lain tu tidak boleh berfungsi, ataupun kita kata dia sebagai bukan kata sebagai main switch, tapi dia adalah satu switch yang boleh berfungsi sehingga dia ditutup, barulah fungsi lain boleh berfungsi. Macam mana kita buat interlock pada MSB dengan apa nama ni, dengan generator. So bila kita shutdownkan kita punya incoming daripada TNB, barulah kita boleh onkan power generator kita untuk kita sambungkan semula power supply. Macam itulah contohnya, seperti mana kita belajar dalam kemahiran kita yang sebelum-sebelum ni. Okey, saya bagi contoh dulu apa itu yang dimaksudkan dengan interlock dan apa beza dia dengan master switch. Okey, yang dikatakan sebagai master switch tu, bila kita letakkan satu N, okey, satu N, dan kita ada beberapa input. Contoh macam kat sini, input 1, input 2, input 3. Okey, so kita sambungkan pada satu switch, kita katakanlah switch satu ni, I1, input 1 ni adalah master. Okey, so yang lain akan jadi sebagai apa nama, switch yang lain lah. So kita sambungkan dalam bentuk macam ni. Okey, maknanya ini ada master switch, ini adalah switch yang lain-lain yang kita nak gunakan sebagai switch biasa. Okey, so kita letak ni sebagai contoh saja. Sambung. Okey, bila kita buat satu simulasi, so switch lain yang lain ni kita boleh on kan, tapi kita tak boleh keluarkan sebab dikawal oleh satu input. Yang ni kita panggil sebagai master switch. Maksudnya bila kita onkan master switch, barulah ada keluaran. Ini kita panggil master switch. Okay, bila kita offkan switch satu, maksudnya yang lain tak boleh digunakan. Okay, sama juga kalau kita offkan yang lain lah, dia akan padam secara automatik lah. Jadi kalau kita tak gunakan yang lain pun tak boleh berfungsi. Okay, so master switch juga, kalau kita tekan dia on, tanpa kita onkan switch yang kita nak gunakan pun dia tak boleh berfungsi sebab dia dah cut off, sehinggalah ada input daripada yang lain, baru dia boleh berfungsi. Jadi biasanya master switch I1 ni kita simpan di
pada tempat yang kita kata controller lah, sebagai controller lah, control kepada semua input-input yang ada ni. So itu kita kata dalam konteks master switch. Okey, dalam konteks kita belajar interlock pula. Okey, sebagai contoh interlock, kita ada dua input. Okey. Kemudian kita ada dua output. Okey. Kemudian kita ambil AND. Ada dua AND. Okey. Kemudian kita sambungkan AND ke output. AND input 2 ke AND ke output. So satu ni kita kena jadikan dia sebagai invert, ataupun kalau kita boleh tambah sebagai NOT lah. Ada dua cara lah. Satu, kita boleh letak NOT. Okey, kita sambung sini ke sini, sini naik ke sini. Ataupun kita boleh invertkan pada masukan N. Kita klik kanan, so kita akan keluar invert connector. So ini sama fungsi dia dengan NOT. Sama fungsi dengan NOT. So kita akan buat macam ni lah. Dia akan bersilang. So yang ni kita sambung kepada keluaran 1. I1 kontrol keluaran 1. Ni I2 kontrol keluaran 2. So nanti bila kita simulasikan, bila kita simulasikan apa yang berlaku kat sini, bila kita on switch 1, okay, switch 2 tidak boleh ganggu. Tekanlah pun macam mana pun dia tak akan mengganggu. So ini kita panggil sistem interlock system. Ini yang kita panggil sebagai interlock system. Okey, ini bahagian kita kata yang lebih advance lah, kita belajar tentang PLC. Kalau kita mula tekan pada switch yang kedua, so switch 2 akan berfungsi, manakala switch 1 tak boleh ganggu. Dia tidak mengganggu. Okey. Itu fungsi interlock. Okey. Mungkin ada persoalan kalau kita nak tambah lebih pada 2. Boleh. Kita gunakan benda yang sama, input. Okey, kita ada AND. Dan kita ada output untuk yang ketiga. So, yang ni sambung ke N, N sambung ke Q. Q akan sambung ke kedua-dua bahagian yang di atas ni. So, saya invertkan dulu bahagian yang ketiga. Okey. Sebabkan ada dua, so kita kena hantar dia ke kedua-dua. Sama juga pada bahagian yang lain. Tadi dia hantar ke atas, sekarang ni dia hantar ke bawah satu. Sini pun nak kena ada satu. Okey, jadi bila kita buat simulasi, katakanlah saya tekan switch 1 dulu. So, switch 2 dan 3 tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Okey, kita kena offkan dulu switch 1, barulah switch yang lain boleh berfungsi. Ni kenapa dia tak boleh. Oh, ni kita tak invertkan dia. Ni kita kena invertkan dia. Switch 3 ni kita kena invertkan dia dulu. Ni tak invert. Okey. Okey, so kita masukkan balik. Invert. Okey, so kita simulasi balik. Sekarang ni kita dah on yang 3. So yang 2, 1 bila kita tekan dia tak akan respon pada output, sehingga kita tutup yang bahagian yang ketiga. So ini yang kita panggil sebagai interlock system. Berbanding yang tadi, ini apa yang kita buat adalah master switch. Master switch kita pakai dia untuk kita kontrol satu keluaran, ataupun kalau kat keluaran ni ada banyak, kita boleh buat bentuknya macam ni lah. So kita sambungkan je. Sambungkanlah 2, 3, 4 untuk kontrol banyak keluaran. So yang ini tadi
kita tekanlah apa pun pada switch bukan switch kawalan, so dia tak akan ada keluaran, sehingga switch kawalan switch 1 ni ditekan barulah ada keluaran. Ini perbezaan master switch. Saya harap pelajar-pelajar boleh bezakan master switch dengan interlock system. Mungkin ada yang kata hampir sama lah. Ini perbezaan daripada pandangan saya, perbezaan antara master switch dan juga interlock system. Kedua-dua ni ada dia punya kita panggil dia punya keperluan dia lah, penggunaan dia. Okey. Seterusnya saya harap pelajar-pelajar boleh cuba dengan litar interlock ni. Kalau sebenarnya kalau boleh download pun daripada hub, kita boleh search dekat internet macam mana bentuk-bentuk interlock yang lain selain daripada tu. Tapi yang ni yang telah saya buat, dan saya rasa inilah yang contoh yang baiklah. Okey. Soalan praktikal yang ketiga dalam worksheet yang ketiga, kalau belajar buka, okey, worksheet kita yang ketiga, okey, Logic Control System and Technical Specification. Okey, masa dia benarkan 8 jam, sebenarnya kita boleh buat dalam beberapa minit saja. Dia punya ni cuma bila kita nak sambungkan dia nanti agak lama lah masanya. So ini contoh kawalan sistem quiz, first in priority. Ini soalan yang ada dalam lab sheet. So kita tengok kendalian sistem. Okay. Ada 3 orang peserta, 1 peserta 2, peserta 3, dan juga ada pengacara. Okey, dalam sebuah pertandingan kuis terdapat seorang pengacara dan 3 orang peserta. Sistem quiz ini menetapkan kepada sesiapa yang terlebih dahulu menekan butang punat tekan akan diberikan peluang untuk menjawab soalan setelah soalan dibacakan oleh pengacara. Ini dapat dilihat melalui nyalaan lampu pada peserta tersebut. Pada masa yang sama, buzzer akan berbunyi selama 10 saat. Okey. Peserta kedua dan ketiga yang menekan butang punat tekan selepas itu tidak akan berpeluang menjawab soalan kerana tiada nyalaan lampu. Ini dekat sini kita boleh baca dia siapa yang tekan dulu. Yang lain tekan tak boleh. Ini maksudnya kita guna sistem interlock yang tadi itulah. Dan sistem ini boleh di reset semula oleh pengacara. Okey, bila ada perkataan reset, maksudnya kita kena cari satu blok yang boleh reset. Okey. Ini adalah bentuknya. Maksudnya mana-mana peserta yang mula menekan dulu, dia akan jadi priority. Yang lain tak boleh tekan lagi dah. Okey. Kemudian bila dia tekan button, lampu akan nyala dan buzzer akan berbunyi. Bila buzzer berbunyi, okey, selama 10 saat dia akan berhenti dengan sendirinya. Dan pengacara boleh reset semula supaya boleh meneruskan kuis yang dibuat. Okey, macam mana kita nak selesaikan programming untuk kendalian sistem yang macam ni? Saya disediakan dua jenis programming. Satu yang macam ni. Okey. Kita ada saya dah labelkan pengacara, peserta 1, peserta 2, peserta 3. Ini lampu 3, lampu 2, lampu 1, buzzer. Okey. So kita tengok simulasi dia. Oh, ada yang dalam simulasi. Kita kena tutup dulu. Dia tak boleh 2-3 simulasi dalam satu ni. Ini kita simulasikan dia. Kita tengok. Okey. I1 adalah untuk pengacara. Antara ketiga-tiga, I2, I4 ni adalah peserta. So kita boleh tekan salah satu. Katakanlah kita pilih peserta I3. So I3, kita tengok I3, lampu 2 menyala. Peserta I2 punya, lampu 2 menyala. So bila menyala, kita tengok yang lain cuba tekan. Tak boleh Dia cuba tekan, I4 cuba tekan. Tak boleh. I2 cuba tekan. Pun tak boleh. Tak memberi kesan sebab
I3 ataupun peserta 2 dah tekan dahulu. So bila dia tekan, kita ulang sekali lagi. Okey, kita tekan. Okey, bila dia tekan, apa yang berlaku? Lampu menyala dan buzzer dia akan berbunyi selama 10 second. So kita tengok, sini ada kiraan untuk buzzer. Ni keluaran untuk buzzer. Buzzer akan berfungsi sehingga 10 second baru dia padam dan lampu dia menyala. So penat tekan ni sekarang saya buat dalam bentuk switch supaya senang untuk kita, mudah untuk kita lihat dia punya kesan dia. Okey, kalau kita tukar dalam bentuk push button pun boleh. Sebab ni kita nak tengok fungsi dia dalam ni. Kalau memang teri tu nanti tak nampak ada punya perbezaan bila kita tekan tu kan. Dia tak nampak ada bentuk macam ni. Jadi kita kena tekan 2 kali tak boleh lah. Okey, kita boleh tekan sekali-sekali je. Ini kita buat dalam bentuk switch supaya kita nampak. Okey, ini bentuk-bentuk dia. Jadi bila dah ada peserta yang dah tekan, pengacara kena reset sebab dia perlu reset semula sistem. So pengacara akan reset. Bila reset dia akan balik kepada sedia asal. Ini contoh yang pertama yang saya buat sebelum video ni dirakam, dan ini yang baru saya buat tadi. Tak sempat nak ni contoh kedua lah. Tak sempat nak tulis dia punya label. So I4 ni saya jadikan dia sebagai pengacara. I1, I2, I3 ni adalah peserta. So kalau tengok dia lebih ringkas daripada yang nombor 1 ni tadi. Bila buat kali kedua kita boleh ringkaskan lagi. So dia punya simulasi kita boleh cuba. So ini simulasi. Okey. I1, I2, I3. Katalah I1 tekan dulu. Okey, buzzer akan berbunyi. Q4 dia adalah buzzer. Buzzer akan berbunyi sehingga 10 second dia akan padam. Okey, yang ni saya gunakan retentive. Yang tadi saya gunakan wiping relay. Yang ni saya gunakan wiping relay. Okey, yang ni saya gunakan edge trigger wiping relay. Okey, boleh guna apa-apa saja untuk kita capai matlamat. Okey, kemudian yang ni saya offkan dulu. Okey, I1 saya reset balik. Okey, I4 sebagai reset kan. I4 sebagai reset pengacara. Saya tekan I2. Kita tengok fungsi dia. Okey, sama. So kalau saya tekan I3 untuk peserta 3 tekan, dia tak akan memberi apa fungsi. I1 tekan pun tak akan memberi apa-apa kesan sebab I2 dah lock dulu. Ini sistem interlock. Kalau kata yang I2 ni dilepaskan baru dia ada gangguan lah. Tapi sebab kita pakai yang ni adalah switch, patutnya kita pakai momentary push button. Dia jadi masalah tu tak ada lah. Jadi orang tekan juga pun tak boleh. Jadi button ni kena sentiasa ditekan sehingga pengacara nampak lampu siapa yang menyala. Macam tu lah lebih kurang. Bila dia orang lepaskan macam ni, lepaskan, katalah yang satu tekan dulu, yang I2 tekan dulu, I3 kemudian yang lepaskan I2 dulu, I3 akan menyala. Okey, I3 akan menyala. Maksudnya dia tak dahulu tekan. Kalau kita tekan yang berlainan juga akan menyebabkan fungsi itu berubah. Jadi dalam keadaan sebenar, bila kita tukar pada switch punat tekan, dia akan jadi the real lah. Dia akan solve lah problem ni secara automatik. Okey, so kita offkan I4, kita resetkan. Ini dua kaedah lah. Satu kaedah yang ni, dua-dua mencapai matlamat. Cumanya yang bahagian yang kedua ni dia ada kekurangan di segi button yang kita dah mula tekan dulu, kita jangan lepaskan. Tapi kalau untuk yang ni tak ada masalah.
So dia punya dia lebih panjang, tapi objektif dia sama, tercapai. Okey, itu dua contoh yang saya dah buat. Saya harap mungkin pelajar boleh cuba untuk buat contoh yang lain. Okey, menggunakan apa nama ni, interlock system, ataupun mungkin boleh kita aplikasikan master switch, okey, dalam apa nama, untuk kita buat programming, mengikut keperluan programming. So saya rasa itu saja yang saya boleh share untuk hari ini. Jika ada apa-apa boleh berhubung dengan saya melalui email ataupun DC lah. Dan kalau insya-Allah kalau ada apa nama masa, kita buat dalam kelas lah, kita berjumpa dalam kelas dan kita cuba buat dengan lebih detail lah. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.